Okey. Assalamualaikum Ustaz. Itu dia nak Ustaz. Fadalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن الأصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa Masjid Tapak ini, para asatizah, para pemimpin setempat, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, yang maha penyayang ni tuan-tuan, memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk sama-sama kita dapat sekali lagi tuan-tuan bangun pagi. Ada di kalangan kita tuan-tuan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala panggil mereka balik. Dan satu hari nanti tuan-tuan, siapa pun kita tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan panggil balik. Tak kira siapa pun kita, ustaz ke engkau, apa pangkat yang suami, segala-galanya adalah tuan-tuan, namanya manusia ataupun namanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ni kita akan kembali balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mula-mula, tuan-tuan, saya bacakan hadis ni tuan-tuan supaya kita saya yang mengajar tuan-tuan dan tuan-tuan yang mendengar ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkata, inna awalan nas, sesungguhnya orang yang mula-mula yuqda yaumul qiyamah, orang yang mula-mula diadili pada hari kiamat, siapa tuan-tuan? Rajulun istusyrik. Maksud kata seorang lelaki yang dia itu mati syahid. Orang yang mula-mula diadili pada hari kiamat, siapa dia? Orang yang mati syahid, tuan-tuan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bagi dekat dia. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala
dan Allah Ta'ala tanya dekat orang yang mati syahid ni, dengan nikmat yang aku bagi kepada kau, kamu buat apa? Orang yang mati syahid ni dijawab, dengan nikmat yang kau bagi kepada aku, aku gunakan sehingga aku mati syahid. Lalu ditarik nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, Allah Taala tarik, dan Allah Taala kata kepada dia, kadzab, engkau tipu. Nikmat yang aku bagi itu bukan kau gunakan untuk mati syahid kerana aku, tapi engkau mati syahid kerana supaya orang kata kau berani, orang kata engkau sekian, malah dah dikatakan tu orang ni masuk dekat dalam neraka. Siapa pula lelaki yang kedua? Lelaki yang kedua, tuan-tuan, adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu dekat dia. Allah Ta'ala tanya kat dia, dengan nikmat yang aku bagi dekat kamu ni, kamu buat apa? Orang yang alim tu kata, dengan nikmat yang aku bagi, kau bagi kat aku tu, aku belajar Quran, tuan-tuan, aku mengajarkan pula kepada orang. Kerana kau, Allah Ta'ala kata, kadzab, kau tipu. Ini dalam hadis Nabi, tuan-tuan, kau tipu. Engkau belajar ilmu, membaca Al-Quran dan sebagainya, supaya orang kata engkau alim, engkau sekian. Malah dah dikatakan pun. Dan orang ni, tuan-tuan, campak dekat dalam dia. Itu lelaki yang kedua, tuan-tuan. Lelaki yang ketiga pula, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekayaan dekat dia. Dengan kekayaan yang dia ada, dia bagi kepada semua asnaf yang perlu dibagi. Lalu dekat hari kiamat Allah Ta'ala panggil dia. Allah Ta'ala kata, dengan nikmat yang aku bagi dekat kamu ni, kamu buat apa? Lelaki ni jawab, aku bagi. Dan nikmat yang kau bagi, itu berkaitan dengan harta ni, aku bagi dekat asnaf ni. Semua sekali kerana engkau. Allah Ta'ala kata, kadzab, kau tipu. Engkau bagi kepada asnaf itu semua supaya orang kata engkau kaya, engkau hartawan, engkau dermawan. Malah dah dikatakan pun, maka tempat engkau dekat dalam Allah Ta'ala bukan dekat dalam. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni cukup banyak, tuan-tuan. Nikmat kesihatan, nikmat makan, nikmat minum dan sebagainya. Tidur nikmat tu bukan, tuan-tuan. Tuan-tuan, tidur nikmat ke tak? Paling nikmat tidur waktu bila? Cuba jawab. Paling nikmat, tuan-tuan, tidur dalam kuliah subuh. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba tuan-tuan tidur dalam kuliah subuh. Tengok, memang rasa nikmat betul tidur dalam kuliah subuh. Lepas tu bangun, betul, memang betul. Habis dia ustaz ceramah, memang betul. Paling nikmat tuan-tuan bila dalam kuliah subuh tidur. Tuan-tuan, baik. Pada pagi ni, tuan-tuan, insya-Allah Subhanahu Wa Taala saya akan ceritakan kepada tuan-tuan berkaitan dengan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Siapa Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik ni orang antara sahabat, tuan-tuan, yang rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cerita pasal Ka'ab bin Malik ni dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ia adalah di antara anaknya yang memimpin beliau radhiyallahu anhu berjalan ketika dia menjadi muda. Maksud kata Abdullah bin Ka'ab bin Malik ni, tuan-tuan, anak kepada Ka'ab bin Malik. Anak Ka'ab bin Malik. Orang Arab ni, tuan-tuan, dia tahu dia punya salah silah. Salah silah dia dikenal. Dia tahu. Sampai ke ratas, sampai ke datuk, sampai ke ratas, tuan-tuan. Tuan-tuan kena. Orang Arab ni dia tahu, tuan-tuan, dia punya salah silah.
Kita tak tahu. Tuan-tuan, nama tuan-tuan apa? Abdullah bin Ibrahim. Lepas tu bin Qasim. Dah. Itu je yang tahu. Ada lagi teruk dia tahu nama dia dengan nama ayah dia. Nama datuk dia pun dia tak tahu. Saya alhamdulillah tuan-tuan, saya ingat 5. Nama saya Ismail bin Ibrahim. Tuan-tuan, hari ni tak harus sikit. Kata orang tua tak kenal maka tak cerita. Baik. Jadi saya tak harus sikit tuan-tuan. Nama saya Ismail bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin Malik bin Putih. Saya ingat 5. Itu pun sebab saya tengok dekat geran tanah orang dulu. Orang tanah, geran tanah dia kan. Tulis tangan. Cantik dia punya tulisan. Pokoknya ini keturunan saya. Saya ingat 5. Ismail bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin Malik bin Putih. Sampai situ. Atas tu putih bin hijau bin coklat bin semua saya tak tahu. Saya tahu sampai kat situ dia. Alhamdulillah. Ingat ini. Orang Arab ni dia memang dia kenal, dia tahu dia punya salah silap. Jadi Ka'ab bin Malik ni tuan-tuan, Abdullah bin Ka'ab bin Malik ni adalah anak Ka'ab bin Malik yang memimpin Ka'ab bin Malik berjalan ketika mana Ka'ab bin Malik dia dah tua dan menjadi buta. Baik. Kata dia, aku mendengar bapa aku Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kisah dia ketika dia tidak turut serta bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Tabuk ni tuan-tuan, Tabuk ni dia satu nama tempat yang perjalanan tu jauh. Di antara Makkah ke Tabuk tu jauh. Hampir nak ke selatan, hampir nak ke utara Arab Saudi. Jadi perjalanan tu jauh, bukan sikit tuan-tuan. Kalau kita ke Mekah daripada Mekah ke Madinah mengambil masa dalam berapa jam? 6-7 jam. Berhenti sekejap makan begitu-begini, kan? 6-7 jam. Kalau daripada Malaysia senang naik kapal terbang aja. Kan? Ke Mekah. Nak ke Madinah lepas. Pengalaman saya tuan-tuan pergi ke umrah, daripada Yaman. Sebab saya belajar dekat Yaman, dekat Sana'a. Pengalaman tuan-tuan naik bas daripada Yaman ke Sana'a, daripada Sana'a ke Mekah, naik bas tu lebih kurang dalam 30 jam lah tu. 30 jam tu pun sebab dekat sempadan tu masalah. Kan nak masuk ke dalam sempadan habis semua, satu bas buka. Baik. Jadi Ka'ab bin Malik ni tuan-tuan, dia tak ikut serta pada peperangan Tabuk ni bukan sebab apa? Sebab musim tu musim panas. Nanti saya bacakan. Baik. Kata Ka'ab bin Malik, aku tidak pernah ketinggalan pergi berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Tetapi aku juga tidak pernah menyertai peperangan Badar cuma tidak disalahkan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang muslimin di tuan-tuan keluar hanya untuk mendekat kafilah dagang yang diketuai oleh Abu Sufyan. Peperangan Badar Kubra tuan-tuan, Ka'ab bin Malik pun tak ikut serta, tapi Nabi tak salahkan. Sebab peperangan Badar Kubra itu Nabi hanya untuk menyekat kafilah dagang yang diketuai oleh Abu Sufyan. Itu sahaja. Kerana Allah Subhanahu wa taala berlakunya peperangan. Bila Abu Sufyan dapat tahu wajib benar tuan peperangan itu, bila Abu Sufyan dia dapat tahu yang kafilah dagang dia yang Nabi sedang buat roadblock, contoh buat sekatan untuk menghalang kafilah dagang dia, Abu Sufyan dia terus ikut jalan lain. Macam kita lah tuan-tuan bawa kereta tak ada road tag, tak ada lesen. Tahu dekat depan tu ada roadblock, kita tak boleh start. Kalau ikut jalan dekat dah tentu kena saman. Kita ikut macam pergi Bidor masuk sana terus sampai ke Kelantan. Kan? Jadi Abu Sufyan dia tahu je
kafilah dagang. Dia tahu dia Nabi dan sahabat-sahabat dah buat roadblock, dah buat sekatan nak halang dia punya kafilah dagang, dia pergi ikut jalan jauh. Abu Sufyan juga tuan-tuan dia menghantar, dia punya utusan supaya bagi tahu dekat kafir Quraisy yang kafilah dagang dia dalam keadaan bahaya. Orang-orang tuan-tuan yang dihantar, Abu Sufyan menghantar sahabat dia ataupun kawan dia yang mahir menunggang kuda, tuan-tuan. Wafdun itu maksud kata wafdun dalam bahasa Arab dipanggil utusan. Kalau kita macam kita buta lah, tuan-tuan. Dihantar orang tu, tuan-tuan, pergi ke Mekah bagi tahu dekat orang Quraisy yang kafilah dagang dia dalam keadaan bahaya. Penunggang kuda zaman dulu itu memang cukup hebat, tuan-tuan. Laju dia menunggang kuda. Zaman sekarang kita kata lebih kurang macam mak lempit lah, tuan-tuan. Ya, cuma mak lempit zaman dulu dia menunggang kuda. Dan dia tak mengangkat kaki kuda tu. Allah Alam atau riwayat lain. Laju mereka tunggang kuda, tuan-tuan, laju. Betul. Memang laju. Sungguh-sungguh laju. Sebab tu ketika mana peperangan Uhud, tuan-tuan tengok bagaimana Khalid Al-Walid dia pergi pusing Bukit Uhud tu dengan cepat. Mereka adalah penunggang kuda yang hebat. Zaman dahulu kuda lah, zaman sekarang mungkinlah motor dan sebagainya. Mungkin zaman sekarang ni nanti kita boleh gunakan maklumit, tuan-tuan. Program maklumit. Baik, jadi tuan-tuan, Ka'ab bin Malik ni ketika dia tak menyertai peperangan ni, peperangan Badar Kubra, tak disalahkan. Baik. Hingga Allah Subhanahu wa taala menemukan mereka dengan musuh tanpa masa yang ditetapkan. Okay, baik. Sesungguhnya aku telah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah. Perjanjian Aqabah. Tuan-tuan, perjanjian Aqabah pertama ni datang orang-orang Yasrib ataupun orang-orang Madinah berbaiat, mengaku setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiat Aqabah yang kedua pula ada juga baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang pertama, tuan-tuan, bersama dengan 12 orang lelaki. Baiat Aqabah ni yang pertama ni berlaku pada 621 Masihi. Baik. Jadi Ka'ab bin Malik dia ada waktu zaman malam Aqabah tu untuk memeterai perjanjian, untuk MOU, setia menerima Islam. Jadi aku tidak suka mendapat ganti malam itu dengan peperangan Badar, sekalipun peperangan Badar itu lebih menjadi sebutan orang ramai daripada malam Aqabah. Tuan-tuan, sebab apa? Peperangan Badar Kubra ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berperang dengan apa sahaja yang mereka ada. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkanlah, tuan-tuan, musuh ada senapan, tuan-tuan ada keris. Zaman sekarang ni macam mana? Dah tentulah keris tak? Kan? Dah tentulah keris tak? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan begitu, dalam keadaan mereka kekurangan senjata, mereka gunakan apa sahaja yang mereka mampu. Sebab apa? Kan saya bagi tahu tadi, bukannya untuk pergi berperang pun. Waktu peperangan Badar Kubra hanya untuk menyekat kafilah dagang. Itu sahaja. Kehendak Allah Ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berlakunya peperangan. Sebab tu ahli Badar Kubra, Nabi kata, wahai ahli Badar, kamu buat sahaja apa saja yang kamu nak. Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Antara dia siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa Hatib bin Abi Balta'ah? Hatib bin Abi Balta'ah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika mana nak berlakunya Fathul Makkah, Hatib bin Abi Balta'ah dia pergi hantar sepucuk surat kepada keluarga dia yang berada di Mekah. Dia bagi tahu yang Nabi akan datang.
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat Nabi, tuan-tuan, yang Hatib bin Abi Balta'ah ni dia dah hantar surat. Nabi SAW perintahkan supaya sahabat-sahabat pergi cari perempuan. Dia ambil balik surat ayah Hatib bin Abi Balta'ah ni hantar kepada perempuan ni. Cari, ambil balik. Lalu Nabi panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Wahai Hatib, kenapa kamu buat macam ni? Hatib jawab, dia kata, aku buat macam ni supaya aku takut mereka ganggu aku punya keluarga dekat Mekah. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, orang ni dah munafik, dia aku pancung dia kepala ni. Nabi kata tinggalkan, dia ahli padang, padang kubra. Umar Al-Khattab, tuan-tuan tahu kebekengan dia. Beken dia, tuan-tuan. Sehingga kan ketika mana dia nak pergi berhijrah, dia kata apa? Siapa yang isteri dia nak jadi janda, isteri dia nak jadi janda, anak dia nak jadi yatim, halang aku nak pergi berhijrah. Tak ada siapa pun ni halang. Tengok Umar Al-Khattab, Nabi doa untuk dia, apa dia? Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, yang Tuhanku bagi hebat izzah dengan Islam ni dengan salah seorang di antara dua Umar. Allah Ta'ala pilih siapa? Umar Al-Khattab. Nabi berdoa untuk Umar Al-Khattab. Zaman sekarang ni macam mana, tuan-tuan? Zaman sekarang ni macam mana? Orang-orang yang bukan Islam, tuan-tuan, ditakutkan siapa? Orang-orang yang bukan Islam dalam negara kita ni, dia takut apa? Dia takut kalau ekonomi dia jatuh. Nabi doa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Allah Ta'ala pilih Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan doa, Allahumma a'izzal Islam bi Malaysia, bi Robert Kuak atau Vincent. Apa maksud? Tuan-tuan, sebab apa? Orang bukan Islam dia takut pada kalau jatuhnya ekonomi. Kalaulah kata dengan sebab doa, tuan-tuan, Vincent ataupun Robert Kuak masuk Islam, agak-agak, tuan-tuan, berapa banyak BNS dekat Malaysia? Tuan-tuan, agak-agak, tuan-tuan, banyak tak? Banyak tak, tuan-tuan? Mungkin banyak. Baik, sambung balik cerita tadi. Kisahku ketika tidak menyertai Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk ni, kata Ka'ab bin Malik, di mana aku tidak pernah berasa lebih berdaya dan berupaya untuk pergi berperang lebih daripada keadaan aku ketika bersedia untuk menyertai peperangan Tabuk yang aku tertinggal. Kata Ka'ab bin Malik, dia masa waktu peperangan Tabuk tu memang dia mempunyai keseraan, mempunyai keupayaan, tapi dia tak pergi ke perang Tabuk tu. Apa dia kata? Sesungguhnya aku tidak pernah memiliki dua kenderaan untuk tungganganku, tetapi aku memilikinya di waktu peperangan itu. Maksud kata, waktu nak peperangan Tabuk tu, tuan-tuan, Ka'ab bin Malik dia dah ada dua tunggangan, dia dah ada dua kenderaan. Anytime je, bila-bila masa je, kalau nak pergi, boleh. Tapi dia tak pergi, tuan-tuan, dia tak pergi. Baik. Biasanya Rasulullah SAW jika hendak keluar berperang, baginda tidak pernah melahirkan tujuan untuk berperang kecuali dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri teringin nak pergi. Sebab apa, tuan-tuan? Peperangan Tabuk ni, tuan-tuan, puak-puak kafir mereka bila mereka dapat tahu je yang mana Islam dah bangkit dekat tanah Arab, yang mana bila mana peperangan je berlaku, memang perang je dengan siapa-siapa pun memang akan menang. Yang tu menyebabkan, tuan-tuan, si Rom mereka rasa terancam. Dan mereka kumpulkan tentera-tentera pergi berperang dan ada dekat Tabuk, tuan-tuan, berperang, dan kemenangan
kepada Islam. Baik. Dalam peperangan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berperang dalam keadaan panas yang amat terik. Tuan-tuan, kalaulah kita tuan-tuan dalam keadaan panas terik, tuan-tuan lebih suka duduk dekat dalam rumah atau pergi berjemur kat tengah panas? Cuba kabur tengok. Dalam panas terik. Kalau saya tuan-tuan nak pergi ke panas terik tu buat apa? Ada makan, lebih baik aku duduk kat dalam rumah. Ka'ab bin Malik pun dia rasa macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Satu lagi, perjalanan antara Madinah ke Tabuk tu jauh. Dalam keadaan panas. Malah pula tuan-tuan, kalau dekat tanah Arab, bila musim panas ni, musim kurma berbuah. Musim kurma berbuah sah. Ataupun kalau dekat Malaysia ni, ambil contoh je tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah kata mufti kata jihad itu wajib sekarang. Contoh ni contoh. Mufti kata wajib, Menteri Agama pun kata sekarang ni jihad wajib, Perdana Menteri pun kata jihad sekarang ni wajib. Kebetulan tuan-tuan punya musang king dah masak. Tuan-tuan punya musang king dah masak dah tuan-tuan. Musang king sekilo berapa? Sekilo berapa? 50. Contoh. Sekilo 50. Sebiji berapa kilo? Sebiji musang king berapa kilo? 5 kilo. 5 kali 5, 25. Sebiji musang king dapat RM250. Itu kalau satu sebiji tuan-tuan. Satu pokok ada berapa biji? 300. Kalau satu ekar ada berapa pokok? Cuba tuan-tuan bayangkan. Maksud kata satu musim musang king, tuan-tuan dah boleh jadi jutawan. Ni mufti ni kata jihad wajib. Ni sekian Menteri Agama kata jihad wajib sekarang ni. Tuan-tuan nak pergi mana? Duduk dekat kebun musang king ke nak pergi berjihad? Kalau pergi berjihad ada tumpah pun makmur kan. Yang aku ada sekian senjata tu aja. Lebih baik aku pergi duduk dekat dalam kebun musang king. Boleh lepas habis kebun tu ke jutawan apa. Macam itulah juga dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tuan-tuan, dia ni dah benda tu panas. Dia ada kenderaan ada. Tapi cuaca panas. Bila dalam persediaan, dia tak buat pun persediaan untuk pergi berperang. Baik, kita baca lagi tuan-tuan. Baik, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kaum muslimin supaya bersiap sedia untuk menghadapi peperangan. Nabi dah beritahu. Okey, siap sedia untuk pergi berperang. Pergi. Dengan sebab itu baginda menerangkan kepada mereka arah yang hendak dituju. Kaum muslimin tuan-tuan bersama dengan Rasulullah SAW itu terlalu ramai dan mereka tidak dicatatkan dalam buku catatan nama. Mungkin zaman-zaman dahulu tuan-tuan dah ada juga buku catatan nama. Mungkin. Sebab apa? Dekat dalam hadis ni dia beritahu tak ada dicatatkan nama-nama. Sebab apa? Terlalu ramai. Terlalu ramai. Tuan-tuan maksud ramai itu semua. Perang Tabuk ni katakan apa dia? Tidak ada orang yang berhasrat tidak akan menyertai peperangan Tabuk itu, melainkan dia menyangka bahawa peperangan itu tersembunyi kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Ka'ab bin Malik ni, dia kata sudah ramai belum pergi. Kalaulah kata kamu tak pergi, ini bahasa kampung gajah tuan-tuan, bahasa kampung gajah, translate daripada bahasa Arab. Kalaulah kamu tidak pergi, Nabi bukannya tahu. Sebab dah terlalu ramai. Terlalu ramai sahabat pergi. Selama tidak turunnya wahyu yang menjelaskan. Maksud kata kalau dah ramai dah sahabat pergi, Ka'ab bin Malik dia rasa kalau dia tak pergi pun tak apa, tak salah. Sebab apa? Sebab dah ramai. Kalau Allah Ta'ala turunkan wahyu bagi tahu yang Ka'ab bin Malik tak pergi, itu mungkin Nabi tahu. Dia anggap Nabi tak tahu. Baik. Dan baginda Rasulullah SAW keluar untuk berperang tu pada musim buah sedang masak dan apa dia? Berbuah. Macam saya bagi tahulah tadi tuan-tuan.
tengah masak, kurma tengah masak, tuan-tuan. Kurma tengah masak, lebih baik duduk bawah pokok. Kalau kita siap ada jamur lagi kan, macam tu lah. Baik. Okay. Maka aku sangat gemar kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang muslimin bersamanya membuat persiapan dan aku juga cuba untuk membuat persiapan. Dia cuba, dia agak nak buat ke tak, dia dalam bahasa Arab dia cara tu lah, nak buat ke tak. Pulu kelio, tidak dia buat persiapan pun. Balik rumah pergi ke kebun, balik ke rumah pergi ke kebun, pulu kelio, langsung tak buat persiapan. Kalau tuan-tuan lah contoh anak-anak tuan-tuan nak masuk SPM, paling kurang sebelum masuk SPM buat apa? Baca buku, mentelaah, buat matematik, buat begitu, buat begini. Ada persediaan untuk SPM tu. Ini dah dia perlu kelio, main motor, panggung. Kan? Lalat tak masuk langsung SPM. Lebih kurang macam tu lah. Ka'ab bin Malik ni tuan-tuan, dia lebih kurang macam tu. Dia perlu kelio. Tidak apa pun dia buat persiapan untuk pergi berperang. Tak dibuat apa-apa pun persiapan. Baik. Kata Ka'ab bin Malik dia boleh buat persiapan kalau dia kata keadaan demikian berterusan kepada aku sehingga orang ramai terus bersungguh-sungguh membuat persiapan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak keluar dan orang-orang Islam turut bersama. Sedangkan aku belum mengambil sesuatu keputusan apa pun daripada perbekalan perang. Dia langsung tak ada buat apa-apa, bekalan pun tak dibuat. Bayangkanlah tuan-tuan, kurma tengah masak. Kalau kebun kurma tuan-tuan, ada satu kurma nama dia rutop. Kalau dekat belah-belahnya mana rutop tu dia jenis separuh masak, separuh tak masak. Rutop tu elok untuk perempuan yang baru bersalin. Jenis kurma yang jenis rutop tu elok untuk perempuan yang baru bersalin. Tuan-tuan tengok dekat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala cerita pasal Maryam ketika dia melahirkan Nabi Isa. Huzzi ilaih, maksud kata goncang pokok. Tusaqit alaiki, akan jatuh kepada rutoban janiyah, jenis kurma yang jenis rutop. Kurma jenis rutop. Jenis rutop tu elok untuk perempuan yang baru bersalin. Baik. Sambung balik tuan-tuan. Baik. Ka'ab bin Malik dia tak buat apa pun perbekalan. Kemudian aku keluar lagi dan aku pulang tanpa mengambil sebarang keputusan. Begitulah keadaan aku berterusan sehingga orang lain telah pergi dan luputlah peperangan itu. Begitu. Maksud kata dia tak pergi langsung. Lalu aku bercadang untuk pergi mendapatkan mereka. Sahabat-sahabat lain tuan-tuan dah pergi dah. Dah pergi jauh dah. Dia baru bercadang. Akan bagus kalau kamu ikut serta. Dia bercadang sahaja. Alangkah baiknya jika aku melakukan tetapi tidak ditakdirkan bagi aku. Dengan sebab tu apabila aku keluar di hadapan orang ramai selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, amatlah menceritakan aku bahawa aku tidak dipandang sebagai orang yang dijadikan ikutan. Sebab tu Ka'ab bin Malik ni tuan-tuan orang yang rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan sahabat-sahabat yang memang dia tak ikut serta tu. Ada di kalangan sahabat yang tak ikut serta. Jadi bila mana Ka'ab bin Malik keluar dekat mereka ni, Ka'ab bin Malik langsung tak dipandang pun. Sebab kenapa dia ni tak pergi berperang? Sebab dia ni orang yang baik dengan Nabi. Kenapa dia tak pergi? Orang langsung tak ambil contoh yang baik kepada dia. Sebelum peperangan Tabuk ni
memang Ka'ab bin Malik orang tengok dia ni, dia antara pemimpin, lebih kurang pemimpin utama. Tapi bila mana dia tak serta peperangan Tabuk, orang tengok dia ni apa dia ni, dia tak keluar ni, tak ikut ni, langsung tak dijadikan ikutan. Melainkan dipandang sebagai orang yang dicela dalam keadaan nifaq. Tuan-tuan, ayat ni dalam hadis Nabi, malah orang mencela dia seolah-olah macam dia apa? Nifaq, munafik, na'udzubillah. Ada kat dalam hadis ni tuan-tuan cerita. Ataupun orang yang diberi keuzuran di kalangan orang yang lemah. Ada sahabat Nabi, tuan-tuan, memang diberi keuzuran kerana lemah, kerana tak mampu nak pergi berperang. Baik. Nama aku tidak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah junjungan sampai dekat Tabuk. Setelah sampai dekat situ dan ketika sedang duduk beramai-ramai, baginda bertanya, apakah yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Masa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu Ka'ab bin Malik tak ikut serta. Ka'ab bin Malik tak ikut pun, tak datang. Nabi kata, Ka'ab bin Malik ni buat apa? Lalu dijawab oleh seorang lelaki daripada Banu Salamah. Dia kata apa dia? Banu Salamah adalah satu keturunan tuan-tuan di kalangan kaum Ansar ni. Ada satu banu nama dia Banu Salamah. Dia jawab apa? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tertahan oleh dua helai pakaian dan melihat pada kedua pihak. Maksud kata-kata ni tuan-tuan, dia menunjukkan apa dia? Arti takbur ataupun dia dah jadi wujud. Sebab dah ada kenderaan dah. Dah jadi kaya, mungkin ada harta sikit. Tuan-tuan, kan ada kat kalangan kita ni yang sebelum tu tak biasa je. Tapi bila dah ada harta, mula kan. Jadi orang ni, Banu Salamah ni, dia kata lebih kurang macam tu. Dia kata seolah-olah macam Ka'ab bin Malik ni dah takut. Lalu dijawab pula oleh Muaz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal kata dia, buruk benar sangkaanmu. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami hanya mengetahui daripada daripadanya, iaitu daripada Ka'ab bin Malik itu kebaikan semata-mata. Muaz bin Jabal ni siapa? Muaz bin Jabal ni adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihantar ke Yaman. Muaz bin Jabal dihantar ke Yaman, mengajak orang-orang Yaman. Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, ke satu negeri nama dia Ta'if, ke satu kampung nama dia Janat. Ta'if, Janat. Dulu saya belajar dekat Ta'if dan selalu saya pergi ke Janat. Masjid Muaz bin Jabal tu memang saya selalu pergi, selalu semayang dekat situ. Ada mihrab yang Muaz bin Jabal buat, dikekalkan. Cuma dia buat pembinaan baru tu buat, cuma mihrab, kesan mihrab tu dibuat ada. Memang Muaz bin Jabal, Masjid Muaz bin Jabal, betul-betul memang masih ada di masjid tu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar sahabat dia yang bernama Wabru bin Yohanna ke sana untuk membuat masjid. Nama masjid itu Masjidul Kabir. Nama masjid itu Masjidul Kabir dalam Babul Yaman. Sebab apa? Dulu kota Sana'a tu di dalam satu pagar besar, satu pagar batu, nama dia Babul Yaman. Bab tu pintu, Yaman, Babul Yaman, pintu Yaman. Dekat dalam tu ada masjid, nama dia Masjidul Kabir. Apa kehebatan, apa kebenaran hadis Nabi yang kita boleh tengok melalui yang ni? Tuan-tuan ada ni? Tuan-tuan ada ni, tuan-tuan type The Miracle of Mosque of Sana'a in Yemen. The Miracle of Mosque of Sana'a in Yemen. Mukjizat Nabi, bukan mukjizat. Kebenaran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita boleh tengok melalui ini.
dalam YouTube. Tuan-tuan tengok. Saya ceritakan dekat tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW hantar sahabat dia bernama Wahbu bin Yohanna ke San'a untuk buat masjid. Dan mereka buat masjid, tuan-tuan, ada 2 batu asas. Satu nama dia Masmurah dan satu batu asas nama dia Manqurah. Orang-orang Arab Yaman masih mengekalkan 2 batu asas ni. Masih ada. Dan Nabi Muhammad SAW menyuruh Wahbu bin Yohanna hadapkan kiblat dia ke Jabal Din. Din. Sahabat Nabi Muhammad SAW mereka buat ikut kiblat dia, hadapkan ke Jabal Din. Sekarang tuan-tuan, kalau kita buka Google Earth, kita buat line daripada Masjid Kabir, Jabal Din dan Mekah straight tuan-tuan, straight ni. Tuan-tuan buka The Miracle of Mosque of San'a in Yemen ataupun Masjid Kiblat San'a, tuan-tuan buka straight tuan-tuan, straight. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa bagi tahu Nabi Muhammad SAW? Sedangkan dalam sejarah Nabi tak pernah sampai pun dekat Yaman. Nabi tak pernah sampai dekat Yaman, tuan-tuan. Mana Nabi tahu benda ni? Kita tengok kebenaran Nabi hadis Nabi ini melalui ini. Zaman Nabi boleh ke kita akses internet? Ada ke Google Earth? Mana Nabi tahu? Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak cakap apa sembarangan. Apa benda yang Nabi cakap adalah wahyu yang Allah Taala wahyukan kepada dia. Allah Taala beritahu, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Kami akan perlihatkan kepada mereka sanurihim ayatina, tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, pada ufuk-ufuk, wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas kepada mereka annahu al-haq, Al-Quran itu adalah benar. Dulu kuliah saya yang pertama, saya dah ceritakan kepada tuan-tuan bagaimana Islamnya Dr. Lurus Bukai. Tuan-tuan cari tengok tuan-tuan, kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang Al-Quran, pegang hadis. Jangan pegang Quran tolak hadis, pegang hadis tolak Quran. Jangan. Pegang dulu. Baik, cukuplah setakat itu tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan pun sudah bangun daripada tidur, kan? Sudah rasa seronok, kan? Tidur kalau kuliah subuh. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat itu. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya.